Contoh, katalah hari ini bukan Ramadan dan hari ini hari Khamis. Jam dah pukul 10 pagi dah. Ya Allah, lupa niat. Ni kita cerita bab niat ni nah, lupa niat. Boleh tak saya berniat sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات، وخصوصا إلى روح عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله، وإلى سائر أئمة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميت حفظه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب الحبيب محمد أمين بن أدروس. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang ke-7 kita berjumpa lagi untuk pengajian kitab Marhaban Ya Ramadan, yang ada buku kecil amalan selepas amalan orang soleh. Sama-sama kita baca 4 amalan. Kemudian yang ada buku Nawaitu Shawm Ghadin, tambah 1 lagi amalannya. Sama-sama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله.
nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat istiqamah untuk melakukan amalan itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya janjikan, saya nak akan jawab soalan yang semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana situasi perempuan yang beriktikaf di masjid tetapi tidak ditemani oleh suami? Suami bekerja kerana tuntutan kerja. Kalau muslimat sebegini nak juga iktikaf, boleh. Ya, macam mana iktikaf dengan kawan-kawan dia? Jangan iktikaf seorang-seorang, iktikaf dengan kawan-kawan dia ke masjid dengan minta izin daripada suami. Itu yang paling mudah kita jawab. Hadirin, ada juga satu jawapan daripada almarhum Sayyid Fadli Yamani, almarhum. Beliau pernah jawab dan saya dengar sendiri jawapan beliau. Apabila wanita selalu menghadapi masalah untuk pergi ke masjid, untuk beriktikaf, selalu masalah sebab kadang-kadang rumah jauh, kadang-kadang mungkin tak diizinkan oleh suami ataupun tak ada teman, macam mana? Ini jawapan beliau. Beliau katakan, kalau demikian halnya, jadikan rumah kita itu masjid. Jadikan rumah kita itu masjid. Macam mana? Tapi kena sacrifice lah. Kena sacrifice. Satu bilik di rumah kita itu, kita niatkan untuk jadi masjid. Bila diniatkan jadi masjid, bilik itu katalah bilik buku. Kita niatkan jadi masjid, maka bilik itu akan berstatusnya status waqaf. Jadi masjid. Jadi tak boleh masuk ke bilik itu dalam keadaan keluar haid. Seperti mana hukum hakam masjid jugalah. Cuma yang bagusnya apa? Yang bagusnya ialah boleh beriktikaf di bilik itu untuk muslimat. Tetapi bilik itu bukan hanya untuk Ramadan sahaja jadi masjid. Once kita niatkan dia jadi masjid, maka jadi masjidlah rumah kita tu. Bukan rumah tu keseluruhan, bilik itu tadi. Itu pendapat daripada beliau. Saya belum dengar lagi lah pendapat daripada mana-mana masyayikh yang begitu, tapi beliau sebutkan begitu. Beliau seorang yang sangat alim, masya-Allah. Boleh tadi. Kalau tak ada juga nak buat macam mana, tak mengapalah. Di rumah pun tidak mengapa. Tapi dengan izin suami, sebab iktikaf itu hukumnya sunat, perkara wajib sahaja yang perlu ada pertimbangan syarak. Tapi yang sunat-sunat itu hendaklah minta dengan suami, hatta puasa sunat sekalipun. Mana lebih afdal, tawaf sunat atau mengerjakan tarawih bersama imam keadaan di Masjidil Haram? Wallahu alam, saya belum tanya lagi soalan ni dengan guru saya. Tapi pada pandangan saya yang lebih afdal ialah tarawih bersama dengan imam. Pertama sekali, kenapa? Sebab kita bertarawih itu pahalanya besar. Sebab siapa yang solat tarawih, satu, memang pahalanya sudah besar. Yang kedua, sunat itu kan tarawih, maka pahalanya wajib. Yang ketiga, berjamaah lagi dengan imam. Kan besar pahalanya tu. Yang keempat, 20 rakaat lagi banyak. Kemudian satu solat di situ digandakan berapa? Di Masjidil Haram 100,000. Satu diingatkan hadirin, kalaulah kita ini sembahyang 8 rakaat yang kita mampu buat, tetapi masjid ataupun surau itu buat 20 rakaat. Apa yang selalu berlaku dalam masyarakat kita ialah setelah 8 rakaat pakat balik habis. Mohon maaflah, di sini pun sama juga. Di sini begitu juga. Kita jangan persoalkan yang itu sebab kita dah jelas dah. Tepuk dada tanya, jangan tanya mata mengantuk. Tepuk dada tanya iman. Full stop. Diri sendirilah jawab benda tu. Tolong diingat. Kalau kita hanya mampu buat 8 rakaat, di masjid itu buat 20 rakaat. Setelah 8 rakaat, jangan balik dahulu. Hendaklah witir dahulu bersama dengan imam. Witir sama dengan imam.
Imam kan buat 20 rakaat, kita buat 8 rakaat, na'am berwitir dengan imam. Sebab Nabi sebut, "Autiru ya ahlal Quran." Hendaklah kamu berwitir, solat witir wahai ahli Al-Quran. Al-witru ada riwayat, wajibun ala kulli muhtalimin. Solat witir itu wajib ke atas setiap orang yang dah bermimpi, maksud orang yang balik, satu riwayat. Satu ada setengah mengatakan wajib solat witir itu, tapi jumhurnya tidak wajib. Macam mana? Begini. Setelah habis 8 rakaat, selalunya bila tengok kat belakang, Ghaibul Ghuyub habis balik. Mulai daripada malam esok, mulai daripada malam ni, alhamdulillah ni 20 ramai 20 ni, syukur alhamdulillah. Bukan kita kata yang 8 tu tidak elok, bukan kata begitu, tetapi memang tak boleh lawan 20,000 lawan dengan 8,000, memang tak boleh lawan macam mana pun. Ala kulli hal, siapa yang solat 8 rakaat, lepas 8 rakaat tarawih, jangan balik. Kita tahu memang orang tu hanya mampu 8 rakaat. Apa yang harus dibuat? Ikut lagi imam solat 2 rakaat tarawih. Ketika imam solat 2 rakaat tarawih, kita berniatlah witir 3 rakaat, boleh. Witir tu buat 3 rakaat. Usalli sunnatal witri 3 rakaatin. Kalau nak buat 3 rakaat sekaliguslah. Kalau tidak nak buat 3 rakaat, buat 2 rakaat, buat 2 rakaat 1 salam. Ni untuk witir 3 rakaat 1 salam. Macam mana? Ketika imam solat tarawih rakaat yang ke-10, kita berniat sahaja aku solat witir 3 rakaat, ni sekaligus mengikut imam. Sebut mengikut imam. Kerana Allah Ta'ala boleh solat witir, boleh ikut solat tarawih, boleh. Macam pernah saya sebut juga dahulu, orang yang nak sembahyang qadha, contohnya ikut sembahyang solat tarawih, boleh. Contohnya dia sembahyang usalli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Imam sembahyang tarawih, boleh. Apa qiyasnya? Qiyasnya kan kita mengikut apa ni? Qada' tadi fardu. Tarawih itu sunat kan? Jadi fardu ikut sunat. Boleh tak boleh? Kenapa tak boleh? Contoh, kita sembahyang sunat ba'diyah dhuhur, kan sunat. Tiba-tiba ada orang datang di belakang, belum solat dhuhur lagi. Boleh tak dia ikut orang yang solat dhuhur itu? Boleh, qiyasnya sama sahaja. Taib. Jadi, sembahyanglah kita, usalli 3 rakaatnya. Usalli sunnatal witri 3 rakaatin ma'muman. Sebut ma'muman. Lillahi ta'ala. Ketika imam salam, kita angkat lagi tambah 1 rakaat. Jadi berapa witir kita tu? 3 rakaat. Jangan tidak berjamaah. Sayang berjamaah. Itu satu. Keadaan yang lain pula, ketika surau itu buat 8 rakaat dengan 3 solat witir, kita biasa buat apa? Kita biasa buat 20 rakaat. Macam mana? Ikut mereka solat juga. Ikut mereka solat sampai witir. Kita nak solat witir, boleh. Ikut witir. Witir 3 rakaat ikut. Supaya kita jangan terlepas berjamaah witir tadi. Nanti balik kat rumah, sambung lagi. Dua keadaan ini hadirin. Poinnya ialah apa? Jangan tidak solat berjamaah. Wallahu a'lam. Jawapan ini, bertawaf sunat, lepas tu kita solat tawaf sunat. Jadi solat tarawih, wallahu a'lam, lebih afdal lagi. Sebab dia datang sekali setahun. Yang kedua, kebersamaan itu ramai. Tahu tadi guru kami Syekh Nuruddin cerita tentang kebersamaan. Beliau pesankan kita sama-sama ingat, kalau kita berdiri dalam saf tu, biar kaki bertemu dengan kaki. Biar buka kangkang besar sikit lah. Yang besar sangat, orang perempuan jangan, kami lelaki ni. Jangan pula makjah pula sebesar ni. Jangan, tak cantik. Kami ni untuk lelaki ni. Biar besar sedikit. Sebelah pun besar sikit. Biar kena kaki-kaki ni. Cantik sekali perumpamaan beliau tadi. Sebab bila kita menghubungkan, maka ada charge negatif, positif. Sesuatu yang dihubungkan nanti akan menguatkan. Contoh sahaja,
Kalau kamera Bang Kamarudin ini dia punya wire tu dengan kamera tu itu nah. Kalau dikeluarkan sikit, cabut sikit je wayarnya, tak dimasukkan habis, apa akan jadi? Maksudnya dia tak hubung dengan tepat, dengan kemas. Mungkin tak boleh live kita malam ni. Sama juga mikrofon ni nah. Yang ni tadi memang Syekh Nurin bagi perumpamaan ni, saya tambah. Kalau mikrofon ni, kalau tak dimasukkan betul tempat dia nah, mungkin tak boleh bersuara dan tidak boleh berfungsi. Begitulah juga. Jadi bila tolong diingat poin beliau besar malam ni, cantik sekali huraian beliau malam ni nah. Apa dia? Hendaklah kaki, ingatlah muslimin, memang kita solat 20 rakaat, kita nak selesa, tapi jangan sampai kita punya soft kita tu jarang-jarang sangat. Di situlah nanti masuknya iblis yang nanti akan mengganggu kita. Rapat-rapat sedikit nah. Taib itu pesan beliau tadi. Wallahu alam yang tanya soalan ini nah. Jadi pada pendapat Al-Faqir, solat tarawih lebih afdal, nanti baru kita solat sunat, baru kita tawaf sunat nah. Cuma beza tawaf sunat dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid banding dengan tawaf sunat, lebih afdal tawaf sunat. Jadi bila masuk Masjidil Haram, kita sunat tahiyatul masjid nah. Tapi banding dengan tawaf itu lebih afdal, sebab tawaf itu hanya ada di Masjidil Haram. Yang kedua, dia juga adalah seperti solat juga nah. Sebab itu masih dalam keadaan berwuduk. Kalau sa'i tak apa, kalau sa'i pun kentut, tak apa lari ataupun macam biasa, sa'i boleh walaupun dalam keadaan tidak berwuduk. Ni ada satu tampal ni nah. Minhaj Al-Lu'lu', mohon penjelasan Ustaz secara ringkas. Saya tak faham sangat apa maksud Minhaj Al-Lu'lu' ni. Kalau Al-Lu'lu' wal Marjan itu kitab hadis Imam Al-Bukhari dengan Imam Muslim nah, bergabung. Tapi yang ini yang tanya soalan ni, tolong tulis lagi soalan tu apa maksud? Buku ke apa? Minhaj ke? Minhaj Al-Lu'lu' ni nak tanya buku ke, nak tanya macam mana? Mohon penjelasan Ustaz. Tak boleh jelas saya malam ni nah. Saya postpone dahululah. Mohon siapa yang tanya soalan ni, tolong spesifik dulu. Ni apa sebenarnya? Buku ke? Pemikiran ke? Nah, mohon maaf saya tak boleh jawab ni dulu. Bagaimana cara menggantikan solat yang telah lama kita tinggalkan sehingga tidak ingat jumlah solat yang ditinggalkan? Nah, bagus soalan ni nah. Macam mana? Ini ada kesedaranlah untuk kita menunaikan solat yang dah ditinggalkan. Agak-agak. Macam mana? Agak-agak lah. Kalau umur kita 40 tahun sekarang, kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau ikut istiqra' Imam Asy-Syafi'i, biasanya yang lelaki itu akan balik umurnya 12 tahun. Kalau perempuan umurnya 9 tahun. Jadi umur kita sekarang berapa? 40 tahun. Lelaki ke perempuan tanya ni tadi ni? Soal kalau tengok dari segi tulisan lelaki. Nah, dia dapat beza. Ada satu ilmu namanya ilmu grafologi. Ilmu grafologi. By looking to their handwritings, you can even guess how the personality of certain person could be. Memang boleh. Saya tak belajar ilmu itu, tapi saya tahu ilmu itu. Ada satu ilmu namanya ilmu grafologi. Kalau orang tulis sebelah kanan, sengit sebelah kanan, orang itu orang yang positif sebab dia selalu sebelah kanan. Kalau dia sebelah kiri, orang yang kurang positif. Nak kata negatif, takut kecil hati kan? Orang yang kurang positif. Nah, kalau tanda tangannya, contohnya muhadir. Muhadir, memang boleh kita baca muhadir. Orang itu orang yang very frank, orang yang tak suka sembunyi-sembunyi. Tapi kalau orang ini orang yang suka hide something. Nah, kalau dia tulis selalunya T palangnya atas tu nampak tinggi ataupun I dia bulat besar-besar. Orang tu apa? They need case, ya. Please do care to me. Dia nak kasih sayang orang itu, nah. Mulalah tengok tulisan tu. Itu namanya ilmu grafologi. Walaupun taklah tepat, tapi kadang-kadang boleh kita tahu orang tu. Perasan tak? Waktu kita sekolah rendah dahulu,
tulisan, sekejap tengah, sekejap tak kanan, sekejap kiri. So meaning to say you are not stable yet, belum lagi stable. Nah, sebab tahun pertama orang tanya, cikgu tanya, kamu nak jadi apa? Doktor. Darjah 2 saya nak jadi askar. Ketiga, you nak jadi apa? Jadi tuan imam. Yang keempat, jadi God, sometimes you are trapped with that. You're not too clear. Which one you want to choose? Nah, dari segi dalam istilah psikologi dipanggil identity itu, apa istilah tak ingat. Jadi hadirin, syaratnya macam tadi, macam mana? Agak-agaklah. Kalau umur 40 tahun, tolak 12 tahun. Umur 40, tolak 12 berapa? 28 tahun lah tak solat contohnya. Contoh ni kasar-kasar saja. Jadi kena ada satu buku khas lah. Buku qada solat, tak apa. Tapi jangan tercicir kat tengok orang. Buku qada solat, nama kat sini jangan ditulis. Alamat tulis Puchong, Selangor, tapi nama jangan. Nama rahsia. Tak apa, tulis. Itu yang terbaik. Jadi satu, kena ada buku dan buat catatan. Yang qada yang paling tepat ialah mengikut hari dan waktu. Mengikut hari dan waktu. Bukan seperti yang kita buat sekarang. Bila kita buat isyak, kita pun qada. Isyak. Tak. Seperti mana kita berhutang. Siapa yang kita hutang dahulu, yang tu kita bayar dahulu. Sebab itu ikut hari. Contohnya hari Isnin. Apa yang kita tak qada, dia ikut hari dulu. Go to Monday, kemudian deletekan solat mana yang telah yang telah kita buat. Maksudnya yang telah kita tinggal, yang tu diqada dahulu. Bukan seperti kita buat sekarang. Bila kita solat subuh, lepas tu subuh. Nanti bukan tak sah tu betul. Sah tu sah. Tapi nanti kita akan lagi confused nanti. Bila nak habis satu hari pun hutang tak habis lagi. Satu hari comprising of 5 prayers. Subuh, Lahar, Asar, Maghrib dan Isyak. Kalau kita Isyak sahaja, Maghrib ni lama tunggu. Tak habis-habis satu hari. Tapi yang lain dah ada. Tapi kita jadi confused hari mana tu. Karena itu yang paling tepat mengikut hari dulu, kemudian mengikut waktu yang kita berhutang. Boleh? Itu caranya. Kemudian diingat, kita akan solat mengikut waktu apa? Kalau kita qada zuhur waktu malam, maka boleh kita kuatkan 2 rakaat yang awal, walaupun solat zuhur. Contoh, saya ada qada zuhur pagi tadi, hari ini. Maka saya qada malam ni. Oleh kerana waktu ni waktu malam, maka 2 rakaat pertama tu boleh saya baca jahar. Baca jahar maksudnya baca kuat. Walaupun solat zuhur. Kenapa? Sebab waktu malam. Tapi kalau saya qada solat isyak dalam waktu zuhur, maka tak boleh saya baca kuat untuk 2 rakaat yang awal. Sebab waktu siang. Boleh nak? Itulah dia. Qada lah. Qada. Hadirin, tolong diingat, jangan terikut-ikut pendapat. Ada orang berpendapat, sembahyang qada tak perlu diqada. Sembahyang qada tak perlu diqada. Sembahyang qada yang ditinggal dengan sengaja tak perlu qada. Pendapat ini pendapat yang bahaya dan pendapat yang jauh daripada kebenaran. Jadi hendaklah kita qada. Sebab apa? Sebab solat itu wajib. Dan ia hutang. Bila hutang wajib dibayar. Banyak mana kita berhutang kena bayarlah. Cumanya kalau kita mati sebelum habis hutang, serahkan kepada Allah. Yang penting kita dah berniat untuk bayar hutang. Tolong diingatnya, sembahyang jangan ambil ringan. Mari kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 37 semalam. B itu muka surat 37. Kita masih lagi cerita tentang rukun-rukun puasa niat. A telah kita bicarakan semalam. B, bila puasa sunat, boleh untuk kita berpuasa, niat puasanya daripada bila? Waktu
terbenam matahari sampai sebelum zawal, maksudnya sebelum zuhur, dengan syarat tak makan lagi. Contoh, katalah hari ini bukan Ramadan dan hari ini hari Khamis. Jam dah pukul 10 pagi dah. Ya Allah, lupa niat. Ni kita cerita bab niat ni, lupa niat. Boleh tak saya berniat sekarang? Jawabnya boleh. Sebab waktu berniat untuk solat, untuk puasa sunat ialah maghrib sampai zuhur. Kan masih waktu zuhur lagi, sebelum zuhur lagi ni. Boleh, pukul 10 saya berniat sekarang. Saya nak puasa Khamis contohnya dalam hati. Jadi, niat puasa Khamis, tapi syarat belum makan, belum minum sebelum itu. Itu saja. Kalau dah makan, minum, kira bungkus lah. Jadi, minggu depan lah pula. Tapi pelik, kalau kita dah berniat, walaupun dah makan, walaupun lupa makan tadi, sah. To the power of niat itu di situ. Selesai. Nabi pernah masuk dan bertanya dengan Sayyidatuna Aisyah. Apa tanya Nabi? Hal indakum min ghada? Adakah ada makanan makan ke tengah hari ini kamu? Kata Sayyidatuna Aisyah, la, tak ada. Kata Nabi, fa ini idan asum. Kalau begitu aku berpuasa. Hadirin, ini adalah dalil yang digunakan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Qiyas kepada hadis ini boleh kita menyebut nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ini namanya qiyas. Qiyas adalah salah satu al-adillah asy-syar'iyyah, harus kita faham. Bukan saja hadis sahaja. Kalau orang kata ni tak ada dalam hadis, itu yang tak nak komen lagi benda tu. Ini tak ada dalam hadis, maka tak boleh buat. Stop saja. Kalau orang yang faham, orang akan tahu setakat mana ilmu fiqh dia. Kalau orang yang tak faham, mungkin dia kata, oh betul juga. This is not been mentioned in hadith, so you cannot do that. Itu mungkin orang awam melihat. Tapi kalau orang yang berilmu lihat, oh stop there. Sekarang kami tahu ilmu kamu tahap mana. Sebab nak keluarkan hukum, dia ada al-adillah dia, dalil-dalilnya. Dalil ada 4 yang mujma' alaih. Ada 6 ataupun 8 ataupun 7 yang mukhtalaf fihi, yang mujma' 4, Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Adapun masalihul mursalah, al-istishab, al-istihsan, amal ahlul Madinah, syariah man qablana, lagi al-adat wal-uruf, saddu dhara'i, masalihul mursalah, itu ada lagi macam-macam. 6. Jika seseorang makan sahur untuk berpuasa, atau minum di waktu sahur, pemasuk sahur, waktu malam itulah, selepas pukul 12 tu, agar tidak haus di siang hari, atau tidak makan, kerana takut telah azan subuh. Dia tak makan takut azan subuh. Kenapa dia takut tu? Takut azan subuh. Apa yang ditakutnya azan subuh? Takut bermakna, kalau dia makan waktu azan subuh, apa maksudnya? Batal. Dia takut tu. Maka perkara-perkara tersebut cukup sebagai ganti niat puasa. Takutlah, puasa apa? Takutlah kalau makan nanti ini batal. Kenapa batal tu? Puasa cukup untuk jika timbul di hatinya bahawa perkara tersebut dianjurkan dilakukan bagi orang yang akan berpuasa, atau ia ingat bahawa saat ini adalah bulan Ramadan, cukup. Walaupun dia tak sebut nawaitu shauma ghadin. Yang penting ada sesuatu yang berkaitan dengan Ramadan, maka dia tahu itu perlu untuk orang yang berpuasa, dia pun buat walaupun dia tak sebut nama dia shaum ghadin, sah puasanya. 2. Meninggalkan rukun-rukun puasa. Yang kedua, apa rukun puasa tu? Meninggalkan semua perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubung badan antara suami isteri, kecuali jika dilakukan tanpa sengaja. Tak ingat Ramadan rupanya, pengantin baru, maka tidak membatalkan puasa dan tidak wajib qada puasanya. Dulu saya pernah sebut kat sini kan, pengantin baru untuk mengelakkan kafarah ada caranya, tapi saya tak nak sebut dulu sampai tajuknya nanti. Berhubungan badan antara suami isteri, jimaklah.
kecuali jika dilakukan tanpa sengaja, maka tidak membatalkan puasa dan tidak wajib qada puasanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim," barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan atau minum, falyutimma shaumahu, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, dia lupa ni, maka teruskanlah puasanya. Fa innama at'amahumullah fa innama at'amahullahu wa saqahu, muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. Sebab itu tidak selalu berlaku ini. Tidak selalu berlaku. Kalau berlaku tu mesti sedap, rasanya sedap je makan minum. Tak semena-mena buka botol air mineral ala Fonte, minum gug. Ya Allah, berpuasa rupanya. Mesti sedap, rasa betul tak? Sedap sangat-sangat. Sebab Allah yang bagi minum. Tapi jangan buat-buat. Jangan buat-buat lupa. Ya Allah. Saya pernah juga ni berlaku ni. Masya Allah, rasa seronok sangat. Tapi tak boleh selalu. Doa pun jangan. Pernah tak pakai baju terbalik? InsyaAllah malam esok saya nak ijazahkan satu amalan. Siapa yang pakai baju terbalik, tapi syarat jangan sengaja. InsyaAllah kalau kita baca amalan ni, InsyaAllah rezeki kita murah datang. InsyaAllah. Sebab jarang orang pakai baju terbalik ni. Tapi syaratnya satu, baju itu terbalik. Yang kedua, dia tak sengaja pakai yang terbalik itu. Ada amalannya. InsyaAllah malam esok saya kongsikan. Dan saya ijazahkan siapa yang hadir. Tapi jangan buat terbalik. Dia memang sengaja. Tak sengaja. Ada amalan dia baca Fatihah sekali. InsyaAllah. Lepas dia baca tu, InsyaAllah rezekinya murah. Dalam bab duit. Rezekinya murah. Untuk hari itulah. Ataupun untuk esoknya. Kalau malam untuk esoknya macam tu. Syaratnya satu je. Jangan buat-buat lupa. Tu tak jadi. Faedah pertama. Melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat. Bukan membatalkan puasa, membatalkan niat. Jika seseorang niat berpuasa wajib niat dah, seperti puasa Ramadan setelah solat maghrib, maka boleh baginya melakukan hal-hal yang tidak membatalkan niat, bukan membatalkan puasa. Benda-benda yang tidak membatalkan niat seperti makan bukan membatalkan niat. Kan sekarang saya minum sekarang ni. Kan tadi kita dah nawaitu shaum ghadin. Saya dah minum ni, batal tak? Tak. Ini membatalkan puasa, tapi bukan membatalkan niat. Minum, berhubungan badan suami isteri atau tidur, dan tidak wajib baginya untuk mengulangi niat tersebut sebelum azan subuh, akan tetapi hukumnya adalah sunat. Sunat ulangi baliklah. Ni dah minum ni tadi, sunat lagi. Tapi kalau tak baca pun tidak mengapa. Siapa yang dah baca di awal Ramadan, nawaitu shauma syahri ramadana kullihi lillahi ta'ala, itu alhamdulillah sudah memadai. Tetapi tetap juga diwajibkan setiap malam. Tapi kalau ditakdirkan lupa, sah, sebab kita dah bertaklid mazhab Maliki. Tengok dalam mazhab ni kan memberi ruangan pada kita. Tak semestinya benda hadirin, tolong diingat satu perkara. Bukan semua benda nak perlukan ayat Quran. Bukan semua benda nak perlukan hadis. Tak. Cukup Quran bagi dalil yang umum, hadis pun dalil yang umum. Kalau tak, susah kita. Sebab apa? Sebab semua nak kena dalil. Ni dalil ni. Apa hukum makan makanan daratan dengan makanan lautan? Apa hukum dia? Ikan di laut campur dengan ayam percik di daratan. Macam mana tu? Macam mana? Payah kita. Kerana itu tidak semua dalil untuk sesuatu perkara itu, tidak semua. Sebab itulah mazhab Hanafi, bagi mereka sedikit payah dalam bab makanan, especially yang berkaitan dengan seafood.
Bagi mereka udang, sotong itu semua tu tak boleh makan. Sebab tidak ada dalil yang menghalalkannya. Tidak ada dalil yang menghalalkannya. Itu kaedah mereka macam tu. Tapi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i senang. Apa? Sesuatu itu akan jadi halal selama mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mudah. Mana satu yang lebih luas? Nak menunggu dalil menghalalkannya ataupun benda itu halal selama mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yang mana lebih jelas, lebih luas? Yang tadi, sebab itu mazhab kita Asy-Syafi'i, makan silakan apapun makanan selama mana tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mazhab Hanafi agak sedikit narrow, agak sedikit sempit sebab mereka tidak akan makan unless ada dalil yang membolehkannya. Tak semua dalil yang cerita tentang udang, tentang sotong, tentang ketam. Jadi kerana itu, kalau nak makan seafood, ajak orang mazhab Hanafi. 6. Tak faham, no? Faham? Masya Allah. Kenapa orang ketawa? Ada juga yang mengaji. Kenapa orang ketawa? Apa poin yang Ustaz nak sebut ni? Sebab mereka order, tapi mereka tak makan. Siapa yang makan? Siapa lagi? Itu guru saya. Guru saya bergurau. Kalau nak makan seafood, ajaklah orang mazhab Hanafi. Sebab mereka tak makan. Kita yang balun. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah kedua, niat berpuasa Ramadan setiap malam. Niat berpuasa Ramadan setiap malam hukumnya adalah wajib dan disunatkan pada malam pertama dalam bulan Ramadan untuk bertaklid, untuk ikut kepada mazhab Imam Malik rahimahullah, iaitu niat dalam hati akan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh. Apa bahasa sekalipun. Kerana Imam Malik mengatakan puasa pada bulan Ramadan cukup dengan niat satu kali untuk puasa sebulan penuh. Satu lagi kata ulama, bila dah kita berniat penuh sebegitu, kalau di tengah Ramadan mungkin dipanggil Allah untuk menghadapinya, maksudnya matilah, maka dia mendapat pahala penuh Ramadan. Masya Allah. Para ulama menjelaskan, adapun manfaat bertaklid kepada mazhab Imam Malik rahimahullah dengan niat dalam hati akan melakukan puasa Ramadan sebulan penuh ada dua. Apa manfaatnya? Satu, jika lupa berniat pada malam-malam dalam bulan Ramadan, maka hukum puasanya sah. Hal ini menurut pendapat Imam Malik. Alhamdulillah. Jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia dalam pertengahan bulan Ramadan, maka dia akan mendapat pahala berpuasa. Ya Allah, ada kat sini rupanya. Berpuasa sebulan penuh kerana niatnya tersebut. Inilah dia power niat ni. Guru kami Syekh Fahmi Zamzam, beliau ajar. Be smart lah. Be smart dalam beramal ni. Be smart. Macam mana? Kita tahu niat tu kan. Bila kita niat sesuatu, kita dah dapat satu pahala. Bila kita buat apa yang diniatkan itu, kita dapat berapa pahala? 10 pahala. Kalau contoh malam ni niat nak tahajud. Malam ni tahajud kita malam ni, orang lain tak berniat tapi terkejut. Lalu mereka solat tahajud. Mereka dapat pahala 1 saja. Tapi kita dapat pahala tahajud tadi berapa? 10. Sebab kita dah niat tadi. Sebab tu kata beliau, Syekh Muhammad Fahmi Zamzam, beliau kata bangkit saja daripada bangun subuh, terus berniat, Ya Allah, I will try my every endeavors today to perform all the obligatory prayers in congregational way. Saya nak solat semuanya berjamaah. Niat tu dah dapat 1 pahala. Nanti bila kita solat berjamaah subuh, kita dapat berapa solat berjamaah? Salatul jama'ati tafdulu min salatil fadhi bi 70 wa 20 darajah. Satu riwayat. Riwayat yang lain 25. Katalah ambil 27. 27 tu darab dengan 10 yang kita dapat. Because of what? Niat. Penting tak niat? Niat tu sangat penting sekali hadirin. Sebab tu orang mengaji fiqah, dia bijak. Orang yang mengaji fiqah ni bijak.
Bijak dalam menggandakan amalan, bijak lari pun bijak juga. Nah. Ingat tak saya sebut malam pertama tu? Tak ingat? Saya je ingat. Kan cerita laki bini yang ada duit banyak untuk dibayar zakat. Tak ingat? Saya tak cerita? Ya ke? Tapi waktu tu saya ada mikrofon. Tempat lain. Saya nak cerita ke tak ni? Nak cerita? Takut nanti orang pakai rumus ni nanti. Lebih baik saya simpan dahulu ya. Nah sungguh takut nanti orang guna kaedah saya ni untuk meloloskan diri daripada zakat. Sebab itulah belajar fiqh, jangan fiqh semata-mata. Kena belajar tasawuf. Barulah jadi fiqh yang bersepadu. Nah, jangan belajar fiqh semata-mata. Wajib belajar tasawuf. Sebab dalam fiqh ada satu yang namanya hilah. Hilah ni bukan menipu, tapi nak lari daripada situ. Nah, tak apa, saya nak tengok nanti. Kalau muka-muka ni boleh dipercaya, saya cerita. Saya takut ni cerita bab-bab fiqh ni. Kalau memang ada cara je, nah. Tapi jangan niat untuk menipu. Itu yang sebut tadi. Nah, orang sufi tahu benda ni, tapi mereka tak buat. Sebab itu Imam Syafi'i saya teringat dalam diwan beliau sebut, faqihan wa sufiyan fakun laysa wahida wa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu fadhalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadzal jahulu kaifa dzul jahli yasluhu. Jadi seorang faqih, jadi juga seorang sufi. Aku menasihatimu dengan nama Allah. Kenapa? Kalau orang yang faqih, dia tahu qiyas, ini halal, ini haram, ini boleh, ini tak boleh. Lam yadhuq qalbuhu tuqa, tapi dia tak faham dan dia tak merasa kelazatan dalam beramal sebab dia tak belajar tasawuf. Tapi orang yang mendakwah tasawuf semata-mata sembahyang pun tak faham, rukun pun tak sembahyang. Macam mana? Orang ini orang yang jahil. Orang yang jahil macam mana nak mengislahkan orang lain? Nah, contoh, dia tak tahu pun rukun wuduk. Macam mana nak sah wuduk? Rukun wuduk dia tak tahu. Dia pun bersentuh laki dengan perempuan. Kira okey, tak apa, yang penting niat elok. Nah, air dah sebaldi dah diguna tadi tu. Kalau ambil lagi kan 2 baldi kan membazir, kata dia. Walaupun dah bersentuh dengan orang yang bukan mahram dia, bukan mahram dia. Jadi tak dia ambil wuduk, takut tadi apa? Satu, banyak sangat air digunakan. Yang kedua, tenaga digunakan. Yang ketiga, is okay, Allah tahu niat kita yang baik. Walhal bersentuh kulit laki perempuan dalam mazhab kita Syafi'i bi ghairi haitin, tanpa ada lapit adalah batal. Sebab kaedah menyebut idzan tafa syartu fantafal masyrutu, bila terbatal syarat maka terbatal solat ke whatever dekat sini. Dia ikut cara dia sahaja. Orang yang jahil tak diterima oleh Allah solat dia. Faman bi ghairi ilmin ya'malu fa a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, amalan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Jadi combine dua lah tu nak. Bismillahirrahmanirrahim. Faedah ketiga, lupa tidak niat puasa sebelum azan subuh. Disunatkan bagi orang yang lupa berniat puasa sebelum azan subuh untuk bertaklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Kerana beliau berpendapat boleh dan sah hukum puasa seseorang jika niat puasanya dilakukan setelah azan subuh. Jika niat puasanya dilakukan setelah azan subuh dan sebelum azan zuhur. Ini siapa yang tahu hukum ni bolehlah bertaklid. Ni siapa yang tahu hukum ni bolehlah bertaklid lah. Sebab dah belajar ni, belajar dengan saya lah ni. Dah tahulah ni. Jadi kalau berlaku macam ni, bolehlah guna pendapat ini. Yang keempat, faedah yang keempat, ragu. Apakah telah niat berpuasa? Jika seorang ragu, apakah telah berniat puasa, kemudian teringat bahawa ia telah niat, maka perincian hukumnya adalah seperti berikut. Jika teringat iaitu telah niat puasa sebelum terbenam matahari, sebelum terbenam. Maksudnya sebelum apa? Sebelum maghrib. Dia ingat
sebelum terbenam matahari, maka hukum puasanya sah. Jika teringat telah niat puasa setelah terbenamnya matahari, maka tidak sah puasanya. Dia yakin, memang pun sebelum maghrib tu, sebelum maghrib, puasa sah. Puasanya hari itu sah. Tapi dah terbenam, baru ingat sudah. Ini khilaf antara dua imam. Sah tidak sah puasanya. Hal ini menurut pendapat Imam Ar-Ramli. Sedangkan menurut pendapat Imam Ibn Hajar, jika teringat telah niat berpuasa, maka hukum puasanya sah, walaupun sebelum atau setelah terbenam matahari. Kita ulama Nusantara di sini, ulama Nusantara, orang Indon, Malaysia, Singapura, kita selalu, kalau Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, kita selalu ambil pendapat Syekh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ingat, bukan Al-Asqalani. Ingat dua tu, dalam tadi saya cerita panjang juga tentang macam mana buku-buku tu sudah saya cerita, saya tak ulang balik. Faedah kelima, niat puasa pada malam 30 dalam bulan Sya'ban. Ini dah kita baca dah hari tu. Kita ulang balik. Jika niat pada malam 30 dalam bulan Sya'ban, iaitu akan berpuasa sunat jika esok masih tetap bulan Sya'ban, dia bersyarat. Kalau esok masih Sya'ban, saya puasalah. Dan akan berpuasa Ramadan jika terbukti bahawa esok bulan Ramadan. Dia main lagu tu. Niat, kalau esok 30 Sya'ban, berpuasalah Sya'ban. Kalau puasa sunat, esok 30 Sya'ban, berpuasa sunat. Kalau kata esok 1 Ramadan, berpuasa wajib. Dia tidak tetap. Apa sah dia ni? Apa hukumnya ni? Jika dan akan berpuasa Ramadan jika terbukti bahawa esok Ramadan, maka perincian hukumnya adalah sebagaimana berikut. Jika terbukti masih tetap bulan Sya'ban, maka sah niat puasanya sebab dia berniat sunat. Tapi wajib jangan main, wajib dia mesti yakin. Sebab itu, jika terbukti bulan Ramadan, maka tidak sah niat puasa sunatnya. Dan tidak sah juga niat puasa Ramadannya wajib. Kerana ketika mana dia berniat puasa Ramadan, tidak terdapat rasa yakin dalam hatinya. Dia mesti yakin. 6. Faedah yang ke-6, melihat seseorang yang akan makan di bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan ada orang makan. Kita nak buat macam mana? Jika melihat seseorang pada siang hari di bulan Ramadan makan dan minum, maka perincian hukumnya adalah seperti berikut. A. Wajib untuk diingatkan jika keadaan orang tersebut sering meremehkan kewajipan puasa. Tegur dia. Buat apa dia memakainya? Ini adalah bulan Ramadan. Bagi tahu macam tu. Sunat untuk diingatkan jika keadaan orang tersebut selalu dalam ketakwaan orang yang selalu menjaga perkara agamanya lupa. Sunat ingat. Entah puasa ke tak? Oh, puasa ya? Terus dia tinggalkan. Jadi ingatkan sebab dia berpuasa di bulan Ramadan, maka jangan makan dan minum lagi. Faedah ketujuh, tidak berpuasa Ramadan bagi seseorang yang mukallaf. Apa dia mukallaf? Mukallaf ni man kullifa bi syai'in, sesiapa yang diberatkan dengan sesuatu hukum. Itu maksudnya taklif, hukum taklif. Hukum taklif maksudnya beban. Hukum tu ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kenapa katanya beban? Kenapa? Memang kalau disuruh pilihlah sembahyang dengan tak sembahyang, nafsu kata apa? Elok tak sembahyang, kan? Sebab beban sembahyang ni. Nak lagi muslimat, pakai tudung lagi, telekung lagi, buka lagi, cermin mata, gincu dan buang semua sekali. Waktunya orang lelaki ni relax je. Baju bola dia boleh pakai, orang lelaki, perempuan dia tak selesa macam tu. Kemudian nak kena beruduk di tempat yang sembunyi lagi, jangan dilihat oleh orang. Orang lelaki depan tu juga dia tak berbaju, dia beruduk. Orang lelaki ni, kalau perempuan tak, tu rasa terbeban.
Lepas sembahyang fardu ada sembahyang sunat ba'diyah. Oh, why? Sepatutnya nak rest lah. Nak ikut gitu. Sebab tu rasa terbeban. Keluar rumah, you have to cover your aura properly. So you have to wear your tudung properly like what you are now wearing. Kalau tidak, kalau boleh lah keluar dengan megihir. Ataupun, oh sejuk, oh I like this, I like this. Kalau boleh, no, kata syariat. As you are going out daripada rumah, you must cover your aura properly. Bukan cover saja, properly. Nah, contohnya kalau orang yang pakai, mohon maaf muslimat, yang pakai menutup aurat semua sekali, tinggal mata sahaja, tapi bajunya macam orang berenang, macam botol mohon maaf nah. Mohon maaf nah. Kan baju orang berenang tu kan macam botol memang nampak lah kan shape dia tu botol apa. Itu kan menutup aurat tapi tidak sempurna. Ingat muslimah. Ada juga orang yang pakai pakaian tapi nampak daripada sebab pakaian dia halus dan nipis sangat. Tak, itu juga tidak sempurna. Joget-joget tu. Kat mana kita cerita tadi Mukallaf. Nah, kita terasa terbeban. Hadirin, perasan tak? Nah, kenapa Syekh Junaid Al-Baghdadi sembahyang malamnya 300 rakaat? Tadi guru kami Syekh Nuruddin cerita, Imam Abu Hanifah, beliau pergi ke Kaabah dan bagi duit dengan penjaga Kaabah untuk izinkan saya bertahajud dalam Kaabah. Siapa? Imam Hanafi yang meninggal tahun 150 Hijriyah. Waktu beliau meninggal tahun 150 Hijriyah, waktu itu siapa yang lahir? Imam Syafi'i. Ingat tu meninggal saja Imam Hanafi, siapa yang lahir? Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah sembahyang 2 rakaat dalam Kaabah hadirin. Rakaat pertama, beliau akan bertenggek sebelah kaki kanan macam ni. Maksudnya dia beratkan sebelah kaki kanan macam ni. Dia solat untuk mengkhatamkan juzuk pertama sampai juzuk 15. Subhanallah. Rakaat kedua dalam Kaabah solat tahajud, dia akan memberatkan ke kaki sebelah kiri pula supaya sebab beliau akan mengkhatamkan juzuk ke-16 sampai juzuk ke-30. Ya salam. Kita pakai handset tu pun kita tak larap. Nak masuk Facebook. Sebab tu kalau pakai handset, tutupkan wifi, tutupkan semua tu Kalau tidak begini. Saya pernah mendengar fatwa daripada ulama Pakistan, tak boleh install Al-Quran dalam handset kita sekarang ni. Sebab handset kita ni macam-macam ada dalam tu cerita-cerita baik, tak baik pun ada juga. Gambar-gambar yang kadang-kadang tak apa ni kan. Sebahagian mereka mengatakan begitu. Tapi pendapat ulama keseluruhannya boleh lagi cuma nanti kalau kita nak sujud, jangan letak tu dekat telungkup kat bawah. Itu seolah-olah menghina Quran juga. Macam mana? Baca macam tu boleh. Ketika nak sujud nanti letak di atas cushion ataupun bantal. Cushion pun jangan. Cushion yang kita duduk punggung tu jangan. Sebab itu sebahagian ulama kata kalau sajadah yang ada lambang Kaabah ataupun Masjid Nabawi, makruh duduk atas dia. Sajadah yang ada yang itu makruh duduk di atas tu Sekarang dah tak ada dah, saya tengok kebanyakan dah tak ada dah. Dulu orang buat macam tu supaya apa? Supaya kita bila tengok Kaabah tu, oh teringat kita dekat Kaabah. Macam tu supaya mata kita tengok kat situ. Tengok Kaabah. Jangan pula teringat benda lain di Kaabah. Tengok Kaabah, oh dia teringat dia kena singgung orang Turki itu lain cerita tu. Kalau Kaabah tu boleh memasyghulkan, jangan tengok Kaabah. Itulah hadirin, sinilah saya nak letak hikmah orang yang ada ridak macam saya ni. Hikmah ni banyak. Kenapa? Kalau saya bawa handset, bawa jam tangan, bawa tasbih,
bawa walad, saya boleh letak ni, semua letak bawah tu. Mana orang tengok? Orang tak tengok pun, handphone, whatever kan. Jadi saya sujud atas ni. Kalau macam ni kan, saya tunjuk praktikal lah. Kalau dia macam ni dengan macam ni, boleh pilih. Sama ada yang ini ataupun ini. Tapi kalau dia banyak sangat warna, jangan pilih yang tak banyak warna. Nah. Ini just nice lah saya punya ni. Supaya kita akan tengok sini nanti mata kita tak sibuk melihat coloring dan sebagainya. Nah. Sama juga dengan carpet yang macam-macam decoration. Kita jadi cantik. Cantik. Lepas tu kaki kita pun tekan. Ini homemade ni. Man-made, homemade. Tapi dok rasa handmade lah. Tapi sekali-sekala macam machine made. Turki ke Spanyol lah. Kalau kata Turki mahal. Macam mana masjid ni boleh duit banyak? Lah lupa baca Fatihah. Hadirin, itu yang masyhur. Inilah dia. Tolong sahabat-sahabat yang pakai rida. Sahabat-sahabat yang pakai rida ataupun kain macam Pak Ajina, kalau sajadah tu dah warna putih, jangan letak ni di atas yang putih itu. Macam mana lipat sahaja letak kat tepi. Ini sangat berguna kalau macam ni lah. Ni macam ni. Ni kan banyak decoration ni. Segi dia bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tu apa tanda 8 tu ya? Sepatutnya 7. Dia mula ni jadi cerita lain dia. Tu hadirin dalam bab sembahyang sampai begitu ulama. Sebab itu saya suka sembahyang kat sini. Sebab cahayanya tak kuat sangat. Kat sini cahayanya tak kuat kan. Jadi kita pun tengok kat bawah pun nampak sangat pun. Tu yang terbaik. Lampu jangan kuat sangat. Kalau terang sangat kita jadi takut riak. Yang kedua tak sedap lah. Tapi jangan gelap sangat. Takut nanti sujud saja. Dan naik-naik. Apa cerita saya tadi? Cerita saya ialah hukum taklif itu ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi nampak. Saya sebenarnya tak nak menulis. Kalau menulis takut masa panjang. Tapi kalau tak menulis, ilmu ni ilmu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Taklif berasal dari perkataan taklifun. Taklif ni asal perkataannya apa? Kallafa. Kallafa ni maksudnya beban. Hukum ni dirasakan beban. Sebab dia ada 5. 2, 3, 4, 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. To be frank, memang kita rasa berat nak solat. Sembahyang sunat tambah juga. Kalau boleh relax. Harus itu okay. Makruh, ya Allah. Makanan yang makruh itulah yang sedap. Wudu, itu sedap. Haram, ya Allah. Itu banyak-banyaklah contoh. Benda yang haram itulah suka dilihat oleh siapa? Oleh nafsu. Kita cuba nak ikut peraturan syariat. Yang haram jangan dilihat. Yang wajib kena buat. Kadang-kadang kita terasa macam beban sangat-sangat. Betul tak? Rasa macam beban sangat-sangat. Saya nak bagi tahu rahsia. Kenapa yang saya sebut tadi Syekh Junaid Al-Baghdadi, sembahyang malam beliau 300 rakaat. 300 rakaat sembahyang malam beliau. Saya ambil yang awal tadi lah. Imam apa tadi? Imam Hanafi 2 rakaat solat dalam apa tadi? Kaabah boleh khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Apa hukum baca Quran? Sunat. Walhal sunat kan dalam kategori apa tadi? Taklif. Taklif itu maksudnya apa? Beban. Tapi kenapa mereka sampai begitu sekali? Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran 30 juzuk. Ramadan macam ni beliau akan khatam Quran 60 kali mengaji. 60 kali. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif.
Hairan kita tengok. Saya bagi tahu rahsia. Rahsianya ialah, kita ambil contoh yang mudah ni, baca Quran. Baca Al-Quran. Baca Quran apa hukumnya? Sunat. Bila sunat, baca Quran ni kalau boleh tak nak baca Quran lah. Sebab nak fokus lagi, kemudian masa lagi, nak kena check lagi, nak kena tengok mata lagi. Itu terasa beban. Kenapa Imam Syafi'i tadi sampai 30 juzuk setiap siang, 30 juzuk malam, itu selain daripada solat tarawih lain beliau baca 60 kali khatam di bulan Ramadan. Kenapa? Sebab beliau selalu buat selalu ataupun istiqamah. Bila istiqamah, dia akan nampak baca Quran, dia selalu istiqamah ataupun selalu. Selalu ni kita sebut muwadhabah. Muwadhabatun. Selalu. Bila dia selalu, dia akan jadi istiqamah. Begini nah. Bila dia selalu, sini dulu, dia akan jadi ke istiqamah. Bila sesuatu tu jadi istiqamah, dia akan jadi wirid. Bila sesuatu sudah jadi wirid, dia akan menarik warid. Waridun. Wirid kata kita, dia akan menarik warid. Inilah dia rahsianya. Rahsianya adalah warid. Kenapa perlu warid? Sebab warid ini adalah makanan kepada hati. Itu rahsia dia. Rahsianya itu. Semua amalan. Dia zikir. First step. Zikir ni boleh jadi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh jadi tasbih. Apa dia tasbih? Subhanallah. Dan whatever. Zikir ni, kalau selalu dibuat, ataupun istiqamah, dia akan jadi nombor 2, wirid. Bila sesuatu sudah jadi wirid, dia akan pergi ke tahap nombor 3, warid. Inilah rahsianya. Warid ini sangat penting. Sama juga ni, saya cuma nak bagi floss saja. Warid ini sangat penting sebab ia makanan kepada hati. Seperti mana jasad kita yang kasar tidak makan, jadi letih. Sama juga dengan hati. Hati yang tidak ada makanan, dia jadi letih. Tapi bila ada makanan, maka dia tak akan letih. Inilah rahsia kenapa orang buat ibadah beribu-ribu kali. Zikirnya beribu-ribu kali. Rahsianya warid. Tapi sebelum nak dapat warid ni macam kurniaan daripada Allah. Dia kena ada magnet yang menariknya. Apa dia? Wirid. Nak jadikan sesuatu wirid, dia kena continuously doing something. Contohnya basmalah 786. Kita selalu amal 786. Zikir selepas solat tu kan namanya wirid al-awrat al-qushashiyah. Al-awrat al-qushashiyah sebab dia berasal daripada Syekh Ahmad al-Qushashi. Oleh kerana beliau berada di Madinah, disebut al-madaniyah. Wirid tu tadi tu. Selalu kita amal kan jadi wirid. Tu nama wirid. Wirid maksudnya selalu dibuat. Contohnya, orang ni 20 years, over 20 years, setiap pukul 6 dia mesti jogging. Setiap pukul 6 dia mesti jogging, orang ni. Dah 20 tahun dia buat. Setiap pukul 6 dia mesti jogging. Tengok dia jogging, tengok jam mesti pukul 6. Orang ni telah menjadikan jogging sebagai wiridnya. Cuba dia pergi ke satu tempat, dia tak jogging 1-2 hari. Mesti rasa something wrong. Ya Allah, apa pelik I ni? Memang because dia selalu berjogging. Jogging tu jadi wirid
bagi dia. Nah, macam muslimat jugalah. Ni Kak Azhar, Mak Azhar, latin-latin adik-adik nah, setiap pagi mesti siram pokok bunga. Setiap pagi mesti siram pokok bunga, termasuk pokok bunga orang sebelah rumah. Nah, tolonglah juga kan, baik begitu kan. Rumah jiran juga, nah. So setiap pagi ni mesti, lepas subuh mesti. Nah, bila kita tengok je adik ni siram pokok bunga, check mesti pukul 7. Betul. Sebab menyiram pokok bunga tu menjadi wiridnya. Jadi sedap. Nah, orang lain waktu tu sedap tidur, tak, dia sedap siram pokok bunga. Habis pokok bunga jiran sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau di depan jalan pun dia nak ni juga. Cuma hos dia pendek, nah. Dan air dia tak kuat. Jadi sedap, warid jadi sedap. Nah, dia ada makanan. Inilah rahsianya. Semua amalan. Ingatlah, jadikan zikir kita itu sebagai wirid dulu, sebab bila dah jadi wirid dia akan menarik warid. Kenapa perlu warid? Warid adalah makanan kepada hati. Nah, pernah jumpa tak kawan yang suka memancing? Kawan saya suka memancing tu luar biasa betul. Sampai sanggup sewa bot pergi ke tengah laut memancing ikan. Jor-joran. Kemudian bila dapat ikan tu, yang tu paling dia seronok. Wow, dia lawal tangkap, lepas release ni lagi, dia macam wow dah. Dia apa semua bila tangkap ikan, oh dapat ikan, dia pun ambil semua sekali, tangkap gambar yang dengan ikan tu nah. Tangkap gambar dengan ikan, lepas tu ikan tu dilepas balik. Astagfirullah. Ya. Sebelah tangkap ikan tu maksudnya dia berjaya lah tu kan. Okey. Lepas tu dilepasnya balik ikan tu, kita pun pening kepala dibuatnya. Kalau nak sangat ikan, Giant berdekat. Nah, tempat kami ada Tesco. Why? No. Jangan, sebab dia rasa sedap dekat situ tu. Nah, orang yang suka makan ikan bakar sanggup daripada Selangor ni pergi ke Kuala Selangor. Sampai di Kuala Selangor, makan sikit je pun. Sikit tak habis, lepas tu patah balik. Ya Allah, pening kita dibuatnya. No, do not ask me that. As I reach the place and be assembled with my friends, dia dapat kesedapan. Tu nama maksudnya apanya tu? Tu maksudnya warid. Saya mohon maaf kalau orang kat sini ada yang main golf ya. Saya mengomentari sebagai orang yang tak pandai golf dan tak tahu pun dunia golf. Nak pukul tu tak jadi nah. 5 minit dah ni. Kita yang nervous sebabnya. Nak pukul tak jadi lagi. Teropong lagi. Kita pun apa yang diteropong? Kalau ikut kita, ni bagi orang yang tak pandai ilmu golf ni, pap. Oh, tak kena. Pap lagi. Pap. Tak kena. Pap lagi. Tak. Abang Haji, tuan-tuan, datuk yang pandai main. Oh, dia kena. Kalau lari sikit, dia akan lari jauh. Kita tak tahu. Jangan persoal mereka. Jangan nak cuba. Nanti kena katuk nanti. Jangan. Mereka tu sanggup. Ya Allah, berapa belas? 18 ya berkaji. 18 ya. 16. Oh, pandai ya. Pukul. Dah, mereka memang dah macam tu dah. Tak boleh nak cerita. Saya ada saudara juga pandai main tu. Ya Allah. Kita pun hairan lah. Berjemur tengah panas. Jangan persoalkan. Sebab dia dah dapat warid. Sebab setiap minggu mesti main golf. Setiap minggu mesti main golf. Kalau dia tak ada kat rumah, mesti main golf. Itu namanya warid tu untuk mudah saja. Macam Kak Ajah lah. Masak macam-macam. Dah warid tu datang. Nak buat macam mana? Nanti isilah tu je main dengan suami. Warid dah datang ni. Kena, apa tu warid? Mai. Kelas malam pukul 11. Tidak berpuasa bagi orang yang mukallaf. Tidak berpuasa Ramadan bagi orang yang baligh, berakal dan tanpa ke'udhuran yang dibenarkan oleh syarak, hukumnya adalah haram dan wajib baginya untuk qada puasanya bila
nanti lain daripada Ramadan. Berikut ini adalah pendapat para ulama mengenai ukuran kewajipan qada puasa. Saya baca ni tadi kan takut saya. Sebenarnya saya dah baca ni lama dah. Tapi yang pendapat ni dia rupanya ada dalam pendapat dalam kitab guru kami nah. Saya dah baca pendapat ni di kitab lain lama dah. Takut saya. Jika seseorang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, saya di rumah ada kitab Di rumah saya ada kitab 16 jilid tebal ni. Hampir satu meja ni. Dia hadirin, saya pernah sebut kat sini dulu. Orang tak pernah mengajar kitab sebab ibaratnya itu dalam-dalam sangat. Tapi rujukan tidak mengapa. Tapi tetap jangan sebarang. Jangan berpada dengan kitab Tak. Saya dah sebut dahulu kan, turun kepada Mukhtasar Al-Muzani, turun kepada Nihayatul Matlab, turun kepada Al-Imam Al-Ghazali, turun kepada Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, lagi Al-Khulasa, turun lagi Rawdatul Talibin, turun lagi Minhaj, turun lagi Tuhfah, turun lagi Nihayah, sampai last kali apa? Safinatun Najah. Wajib qada puasa mengikut jumlah hari yang ditinggalkan. Jika meninggalkannya satu hari, maka wajib qada puasanya satu hari. Itulah yang kita pegang sekarang ini. Menurut pendapat Imam Ar-Rabi'ah, wajib qada puasa untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya dengan 12 hari. Sebab 12 jam satu hari kan. Menurut pendapat Al-Imam Ibn Musayyib, ini tepat. Ada orang baca Musayyab. Ini tepat bacanya Musayyib. Al-Imam Ibn Musayyib, wajib qada puasa untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya dengan sebulan. La ilaha illallah. Kalau 7 hari, 7 tak ada kerja lain dia. Puasa saja. Itu menunjukkan jangan sebarang dengan puasa Ramadan ni. Menurut pendapat Al-Imam An-Nakhai, wajib qada puasa untuk tiap-tiap hari yang ditinggalkannya dengan 1000 hari. Allahu Akbar. Kuih dia. Kalau nak ambil pendapat ni Imam An-Nakhai sangat alim beliau Faedah. Taib. Ada soalan kan yang bertulis? Boleh standby dalam 5 minit lagi. Faedah yang ke-8, perbezaan pendapat di antara para ulama dalam perkara yang membatalkan puasa. Berhubung badan bersetubuh, makan dan minum jika dilakukan dengan tanpa sengaja, maka hukumnya adalah sebagaimana berikut. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, tidak batal puasanya, dah hukumnya tanpa sengaja. Ini pendapat kita pegang. Menurut pendapat Imam Malik, batal puasanya meskipun bersetubuh, makan dan minum dilakukan tanpa sengaja. Batal, kata Imam Malik. Jangan kita pelik tengok sebab masing-masing ambil berat benda ni. Jangan kata, ni betul, ini sesat, ini tidak. Ingat apabila sesuatu benda khilafiyah, dia bukan melibatkan hak ataupun batil. Tolong diingat perkara ini dengan elok. Bismillahirrahmanirrahim. Diingatkan benda ni betul-betul. Kalau perkara itu perkara usul ataupun aqidah ataupun tauhid. Satu lagi benda khilafiyah. Dia hanya melibatkan 2 perkara sahaja. Akidah ni hak, benar, ataupun hak lawannya apa? Batil ataupun sesat. Kalau benda khilafiyah, either one, satu betul. Dalam bahasa Arab kita panggil sawab. Salah. Kita panggil khata. Ini penting untuk ustaz-ustazah yang bersama dengan kita malam ni.
khata'un. Ini haqq. Ini sesat, batil. Jangan batal ya, batil. Ataupun dalal. Dalal. Ingat benda ni sampai bila-bila. InsyaAllah, siapa yang hafaz rumus ni, InsyaAllah harmoni masyarakat, InsyaAllah. Ni tolonglah tangkap gambar nanti ni. Jangan tangkap gambar sekarang. Nanti termasuk muka saya. Ini lepas ni. Sebelum balik, tangkap gambar ni. Tolong diingat. Supaya jangan terjadi tak baik dalam masyarakat. Contoh, kunut. Kunut tu benda akidah ke benda khilafiyah? Khilafiyah ni selalunya fiqah, mudah sebut. Selalunya bab fiqah, ada juga bab lain. Selalunya. Letak S lah senang S. Selalunya. Kita ambil contoh, kunut. Kunut. Kunut tak berkunut, jangan dikatakan orang berkunut itu benar. Hak. Orang yang tak berkunut itu sesat, batil. Tak. Kalau orang mengkategorikan macam tu, sah orang tu tak faham lagi bab fiqah. Sebab, kategorikan dahulu. Kunut tu kategorinya apa? Khilafiyah kan? Kita tak tahu siapa satu betul, siapa satu salah. Mungkin mazhab Asy-Syafi'i yang betul, baginya pahala. Mungkin mazhab Imam Malik salah, baginya pahala juga. Sebab mereka dah berijtihad. Bila dah berijtihad, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang dah betul-betul berijtihad, maksudnya menggunakan malakah fiqhiyahnya, ilmunya dengan segala ilmu usul fiqhnya, qawaid fiqh dan bahasa Arabnya semua sekali, betul, 2 pahala. Tak betul, macam ni imam yang kita sebut tadi tu, ada yang kata begini, itu benda khilaf sahaja tu. Kerana itu hadirin, jangan sampai kita tak bertegur sapa ataupun tak baik hubungannya. Contohnya solat tarawih 8 ke 20 rakaat. Benda ni benar apa ni? Benda khilafiyah. Benda khilafiyah. Lepas tu jangan komen banyak sebab kita risau juga. Dalam ada buku ditulis haram sembahyang tarawih lebih daripada 8 rakaat. Itu sangat ekstrim sekali. Kerana itu hadirin, hafal rumus ni. Rumus ni hafal. Elok malam ni mahal ni, buah ni mahal malam ni. Ni tolong diingat, tolong diingat. Kalau tak ingat benda lain malam ni, ingat ni pun tak apa dah. Usul dengan khilafiyah. Kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita ni adalah khilafiyah. Kebanyakannya. Memang ada juga benda khilafiyah dalam usul. Memang ada. Itu dipanggil furu' usul. Furu' usul. Saya bagi contoh ya. Yang mengaji sifat 20 dengan saya pagi Rabu kat sini. Kita mengaji sifat 20. Nama sifat tu apa? Sifat 20. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dengan makna niyah. Yang kita kata 20-20 tu sebenarnya pendapat masyhur. Pendapat masyhur. Yang asah, yang kuat daripada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari cuma 13. Cuma 13, bukan 7, bukan 20. Itu khilaf dari segi apa tu? Usul. Tu disebut furu' usul. Dalam bab akidah ada furu'nya juga. Itu tidak mengapa. Tidak sampai bawa kepada kafir dan sebagainya. Hadirin, tolong pesan-pesankan. Kalau boleh yang pandai komputer tu, buat ni, cantik-cantik. Ini rumus, ini kaedah yang sangat mahal harganya ni. Ini, sangat mahal ni. Kalau saya nak jual ni, mahal ni. Kaya saya ni kalau nak jual malam ni, RM5 satu pun tak apa seorang. Berapa dah orang nak hadir malam ni? Termasuk yang tidur. Tak mengapa. Seorang je free, Bang Kamaruddin. Sebab beliau yang dekat gambar. Taib. Kalau ikut janji kita ni dah waktu soal jawab dah ni. Kalau ada soalan, bagi kertas kat depan kalau ada. Sambil saya menunggu, saya baca ni dulu. Bismillah. Ulang. Yang mana?
Yang ini. Bagus nah. Masya Allah. Itu maksudnya Pak Haji kita prihatin benda ni. Yang lain tak jawab tak prihatin kan? Yang lain tak tanya tak prihatin juga. Tak semua benda dia ada mafhum muwafaqah dengan mukhalafah, tak semestinya nah. Kan kita belajar fiqh, usul fiqh, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah, ada yang mafhum, ada yang mantuk. Bukan mengantuk. Ada yang mansus tu mantuk. Bukan mengantuk, no? Ada yang mafhum. Bahasa mudahlah orang kampung kami, nah. Kalau mansus ataupun mantuk itu explicitly. Kalau yang mafhum, mana satu explicit, mana satu tersurat? Implisit ke eksplisit? Yang tersurat dengan tersirat. Explicitly tersurat. Tolong bahasa Inggeris. Yang mana tersurat, Kak Ajah? Explicitly. Kalau yang tersurat explicitly, itu maksudnya mansus ataupun mantuk. Ada yang ada yang implicitly, itu namanya mafhum. Tak apalah, panjang-panjang nanti, mengantuk sungguh nanti. Ini mengaji dalam perkara-perkara dalam agama ni selalunya terbagi pada dua sahaja, benda usul, benda khilafiyah. Kalau benda tu usul, hanya dua saja, benda tu hak ataupun batil. Contohnya Allah ada tangan, tak boleh. Itu adalah akidah sesat tu, batil tu. Mana boleh? Sebab yang benarnya Allah tidak berjirim. Tangan tu kan jirim. Allah ada di langit, ditunjuk lagi di langit. Tak. Allah ada tanpa tempat. Allah exists without place. If you placed God, so it seems like the creed of those Jews, orang Yahudi, mengatakan Allah itu di langit. Tak. Itu benda usul. Contoh, ada orang tak percaya dengan hari kiamat. Sesat orang tu. Dan boleh jadi kafir orang itu. Bukan dikata betul lawak ataupun salawat. Tak. Oleh kerana ni dah common digunakan dalam bahasa Melayu, jadi kita tak kurang sensitif. Tapi guna bahasa Arab dia lebih lagi tepat. Karena itu, benda yang khilafiyah ni banyak sangatlah benda khilafiyah ni. Contoh, letak tangan selepas takbiratul ihram. Begini. Mazhab Hanafi, Allahu Akbar, pusat, ni pusat, bawah pusat. Ini orang Indian subkontinent. Orang Bangladesh, India, Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka. Kalau mereka semua macam ni, jangan ditarik. Sekali dia turun balik. Mazhab dia macam tu. Tengok kadang-kadang pelajar-pelajar kita yang belajar di India pun terikut juga. Itu cerita lain lah. Tapi begini memang kita. Mazhab Malik, Imam Maliki yang masyhur, Allahu Akbar, tangan macam ni je. Orang Maghribi, orang Jazair, macam ni. Saya belajar di UAE, saya tahulah. Student macam mana. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, Allahu Akbar, tangan di antara pusat dan dada. Begini. Kalau mazhab Imam Hanafi, dua qaul. Allahu Akbar macam ni juga. Macam Imam Hanafi, satu lagi dada, ni dada, pangkal dada. Itu namanya khilaf. Tak boleh kita katakan awak ni benar, tak. Awak ini sesat, batil. Tak boleh. Siapa yang mengklasifikasikan begitu, sah dia belum faham benda ni, kotak ni. Ni mahal ni. Ni photostat ni photostat nanti ni. Khilafiyah, yes, you are correct. You are not that correct. Incorrect. Not that accurate. Ini salah. Tapi semua imam-imam tu dapat pahala keseluruhannya. Menggerak jari. Mazhab Hanafi tak buat khamsan,
khamsan wa thalathin, 53. Kan bila kita tarik at 53. Nah, ini 3, ini 5 hadis 53. Mazhab Hanafi tak. Mazhab Hanafi dilepas. Jangan buat pula ni. Saya nak bagi comparison je ni, jangan pula buat malam esok, jangan. Semua buat macam ni. Pak, jangan. Tolonglah, saya risau ni. Alhamdulillah tak ramai budak-budak hari ni nah. Biar dia, jangan disuruh dia dengar ya. Saya nak bagi ni satu comparison sahaja nah, bagi nampak kalau kita faham mazhab ni tak ada apa sebenarnya. Kenapa? Subhanallah, Imam Malik tu guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada kelahi pun. Patut kalau dibuat mazhab sendiri, guru akan marah kan? You are fired. Why you are differ from what I have taught? Kan? Sepatutnya you have to be very what? Tak habis ayat, very what? Jadi, kenapa mereka khilaf? Tak mengapa. Kenapa mereka khilaf? Jawapannya mudah sangat. Sebab dalil itu ada dua. Yang mengaji fiqh ni adik-adik ataupun semua abang-abang semua ni ustaz-ustaz. Kan dalil itu ada dua. Sumber dalil, nas. Dua, Quran dan hadis. Itu disebut sebagai thubut. Jadi bila dalil tu thubut, maka qat'i yuthubut. Tapi yang saya sebut masalihul mursalah, al-istisab, al-istisan, semua tadi itu dhanni yuthubut. Ni tak faham lagi kalau saya masuk kat situ ni. Kemudian dalil daripada Quran, memang dalil tu dilalahnya itu, pendalilannya itu pendalilan yang jelas ataupun tidak. Kalau dia jelas, qat'iyyud dilalah. Kalau dia tidak jelas, dhanniyud dilalah. Mula pening Pasal ni memang bukan, kalau bukan bidang kita serahkan kepada orang yang ahli. Ini kita pula nak terkedepan kata, walhal dia bidang Quran, dia bidang hadis, bidang tafsir. Qat'iyyud dilalah dengan qat'iyyud thubut pun tak dapat nak beza. Thubut, qat'i, dhanni, apa tu? Baik, kita diam saja. Jadi sebagai kesimpulan Pak Haji, kesimpulannya ialah kalau benda khilafiyah yang itu yang banyak sangat. Ni tak habis lagi ni, jari tadi ni tak habis, tergantung. 6. Tergantung ni tengok kalau mazhab Hanafi, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la je mereka angkat. Mazhab apa tadi? Hanafina, ashhadu an la ilaha illallah, turun balik. Begitulah saja sampai habis. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki ditarik 35, tetapi geraknya adalah yaminan wa shimalan taharrukan latifa. Bergerak kiri ke kanan, tapi gerak yang slow. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jarinya bergerak, bukan kepala. Jarinya bergerak. Mazhab apa tadi? Maliki. Mazhab Hambali dululah, mazhab Syafi'i saya beritahu kemudian. Mazhab Hambali macam mazhab Syafi'i juga, tarik, tetapi akan dinaikkan jadi telunjuk setiap kali lafzul jalalah. Sebut dia nama Allah, naiklah jari ni. At-tahiyyat, tak naik. Ini turun. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Naik, turun balik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Naik balik. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma. Nama Allah je naik. Mazhab apa ni? Hambali. Mazhab kita Syafi'i. Ini jangan tak tahulah. Mazhab Syafi'i apabila sebut perkataan illa, ashhadu an la ilaha
illa tu naik atas. Nah, illa tu naik atas. Dan faqad hanaha syai'an, adalah Nabi membengkokkan jarinya. Hadirin, ini yang paling tepat. Kalau kita lurus tak tepat. Mohon maafnya, bukan saya kata tak sah, bukan saya kata tak sah, tapi tak tepat. Naklah dibengkokkan sedikit. Jari ni yang berlubang tadi ni tutup. Tutupnya bukan tutup macam ni. Tak, tapi hendaklah jari ibu dilarikan ataupun dijalankan di atas, lengkokkan jari tengah sampai betul-betul dia di bawah jari ni. Di bawah jari telunjuk. Itu paling tepat sekali. Siapa yang buat macam ni, itu tanda dia mengaji. Nah, jadi tarawih malam esok biar kita buat betul. Jangan tengok tangan orang. Tak mengaji ni. Jangan. Nak pula buat macam ni. Siapa yang buat macam ni, ada dua pendapat dalam mazhab kita. Yang pertama, haram hukumnya sebab dia bermain-main. Tapi pendapat ini marjuh. Marjuh maksudnya tak diambil lah. Tapi pendapat yang diambil adalah hukumnya makruh sebab dia main-main. Nah, batal tu tidak sebab ini pergerakan kecil. Nah, tapi takut orang sebelah batal. Dia tak batal. Saya pernah terganggu orang buat macam ni. Nah, tapi lebih terganggu kalau orang itu orang Shah Alam. Kalau orang sebelah tu orang tak apa, orang Arab dia memang gitu kan. Tapi tidak ada satu madhab daripada mula sampai akhir, tidak ada. Boleh dipastikan. 4 madhab tidak ada. Kalau nak sembahyang cara madhab. Batalnya tidak. Tapi dari mana datang benda ni? Ini hadisnya panjang ni. Saya sebenarnya tak nak masuk ke bab ni. Sebab saya menulis tentang benda ni. Nah, itu yang penting apa? Yang penting biar kita ikut madhab. Orang yang buat macam ni tak ikut madhab. Madhab mana? Yang 4 tu lah. Kecuali madhab YouTube. Mohon maaf saya sebut ni. Tak, tolong hadirin jangan katakan saya apa pula. Nah, sah tu sah tak sah. Orang sembahyang macam ni. Tengok orang sembahyang macam ni. Tolong bagi tahu madhab mana. Saya dah sebut tadi, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. 2 qaul. Satu bawah ni, satu lagi dada, pangkal dada. There is no such school of madhab. Putting your 2 hands up to this chest. Macam ni. Tapi kalau orang sembahyang macam ni, jangan pula katakan sembahyang hang batal. Awal-awal sembahyang dia batal sebab dia bercakap. Sembahyang macam ni sah, sembahyang dia nak buat macam mana? Tapi kita lah tak sedap. Allah. Sah lagi. Tu dia batal. Hadirin, saya dah berusaha untuk Masya Allah. Saya jawab yang mana dulu? Online. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dah pukul 12.30 dah ni. Mohon share yang mana? Yang Muhammad Firdaus. Macam mana orang tua yang mengalami masalah lupa, dia tak tahu bulan Ramadan kena puasa, kira dia tak ingat lagi. Wajib ke puasa? Wajib puasa ke tidak? Kalau wajib nak kena macam mana? Kalau tak wajib, kena bayar fidyah ke dia? Tengok tahap dia tu nak. Siapa yang bertanya tadi? Adik siapa ni? Muhammad Firdaus Abdul Majid. Masya Allah. Dia ikut juga ya. Jadi tengok yang lupa itu. Tahap mana kelupaan dia itu? Kalau orangnya dah nyanyuk, diingatkan dia. Tapi kalau dah teruk sangat, nyanyuknya itu, sampai tak ingat apa lagi, dia kena bayar fidyah sahaja. Itu pun kalau dia tidak mampu untuk berpuasa. Dia lupa-lupa sahaja. Dia lupa. Dia lupa tetapi dia boleh berpuasa. Kita yang ingatkan. Sembahyang pun begitu juga. Belum lagi sampai ke fidyah. Masya Allah, saya ingat. Saya sebenarnya kalau boleh tak naklah lebih pukul 12.30 supaya kita berdisiplin dengan waktu. Jadi yang datang, yang ni semua ni tadi ni, saya akan jawab malam esok lah. Masuk saja malam esok, kita mukadimah sekejap. Esok saya akan baca lebih laju lagi sebab Lailatul Qadar dan sebagainya ni boleh difaham sendiri. Yang depan-depan ni dia lebih kepada hukum. Lebih kepada hukum. Hukum tu yang perlu kita buat penerangan macam ni tadi.
Jadi saya mohon maaf, semua ni insya-Allah dengan izin Allah panjang umur, malam esok kita jumpa. Saya akan jawab yang ini dahulu insya-Allah nah. Baik. Terima kasih semua, mohon maaf ambil masa nah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf 1 minit. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal doa ini. Dalam hadis, Nabi tak pernah tinggal baca doa ini setiap lepas subuh. Elok saya tulis sebab esok kita nak jumpa subuh nah. Yang mana saya nak padam ni? Padam semula senang. Yang mana nak padam? Yang ni jangan padam dulu. Boleh nah sini? Allah Muhammad diriwayatkan Nabi tak pernah tinggal baca doa ini selepas subuh. Ini menunjukkan ia sangat penting sekali dan sangat juga lebih penting. Kenapa Nabi baca di awal subuh? Kan kita nak menghadapi hari. Hari kan nanti akan jumpa duha, hari nanti akan jumpa tengah hari, jumpa petang, jumpa malam. Why Nabi di awal subuh baca doa ini dan tak pernah tinggal? Jangan tinggal. Itu yang doa saya baca tadi. Ada 3 perkara ni, kalau nak disyarah panjang, saya tak syarah, saya cuma bagi tahu sahaja. Ini perkara 3 core yang jangan tinggal minta setiap hari. Walaupun Nabi baca subuh, tapi boleh baca juga di waktu lain. Allahumma, Nabi baca ini, kita baca ini juga. Nak baca inna pun boleh. Allahumma inni as'aluka. Tidak mengapa kita pakai inna supaya kena juga pada isteri, anak-anak semua anak-anak murid. Allahumma inna nas'aluka. First yang kita minta ilman nafi'a. Yang kedua wa rizqan thayyiba. Wa amalan salihan mutaqabbala. Mohon maaf ambil masa sikit. Doa ini kita ijazahkan pada semua pada semua untuk amalkannya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka mohon kepadamu 1 ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, bagus, wa amalan salihan mutaqabbala, amal soleh yang diterima. Sembahyang kan amal soleh, ada juga tak diterima oleh Allah, sayang sahaja ini core pada 3. Sebab memang kita perlu pada ilmu. Macam mana nak cari rezeki yang baik kalau tak ada ilmu? Nanti akan terlibat dengan usury, nanti terlibat dengan riba kan? Jadi rezeki yang baik ini untuk kita pergi solat, bagi pakaian yang bagus, ada aircon, apa semua sekali itu amalan soleh yang diterima. Nanti kita syarahlah. Sebab dia perlu kepada syarah tapi yang minta dahulu. 3 tina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.